Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا يفقه قولنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita berada pada sebaik-baik hari daripada hari-hari yang Allah jadikan dalam hidup kita. Semoga kita sentiasa diberikan rahmat oleh Allah. Allah sentiasa memberikan keberkatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melapangkan dada kita. Allah sentiasa memberikan kita hidayah taufik untuk kita sama-sama menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi ini kita mohon rahmat dari Allah untuk kita sama-sama memasuki pada bab yang baru, bab nombor 51 dalam kitab Riyadhus Salihin yang bertajuk Ar-Raja'u, iaitu harapan. Jadi saya mohon kepada sesiapa yang mempunyai kitab terjemahan Riyadhus Salihin, tolong buka pada bab nombor 51. Bagi sesiapa yang tidak ada kitab, saya mohon maaf kerana pada pagi ini tidak dapat untuk menyediakan nota seperti kebiasaannya. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk mencatat maklumat yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Jadi siapa ada kitab, buka dulu pada bab nombor 51, bab Ar-Raja. Bab cerita tentang harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bab 51 ini Ar-Raja, ia terletak sebelah daripada bab yang ke-50, cerita tentang Al-Khawfu, cerita tentang takut. Dan pada pagi ini juga saya tidak dapat untuk mengambil masa yang lebih kurang 1 jam setengah. Mungkin saya mengambil masa tak sampai 1 jam setengah lah, insyaAllah. Saya cuba gunakan dalam tempoh 1 jam kerana saya ada beberapa keperluan yang tak dapat nak dielakkan. Moga doakan semoga Allah mempermudahkan urusan kita semua. Okey, dah buka bab nombor 51, bab cerita tentang Ar-Raja. Siapa yang tak ada nota tak apa, tetap boleh lihat PowerPoint yang saya akan bentangkan. Tapi PowerPoint ni pun saya tak sempat nak siapkan keseluruhannya kerana ada beberapa perkara lain yang saya perlu selesaikan. Baik, kita terus kepada jumlah ayat. Dalam kitab Riyadhus Salihin ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebelum beliau mengemukakan hadis-hadis, beliau mengambil beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan kepada pengukuhan kepada bab yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Macam dalam bab ini, Al-Imam Nawawi
mengemukakan ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan harapan ar-raja, perasaan harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak harap apa pada Allah? InsyaAllah sekejap lagi kita akan bentangkan. Kalau kita tanya setiap orang, apa sebenarnya yang kita harap sangat kepada Allah? Kan, mesti ada satu harapan yang sangat besar yang kita harap pada Allah. InsyaAllah dalam pengisian ini kita akan mengetahui tentang harapan yang kita nak pada Allah itu adakah dibuka ruangnya, adakah ada peluangnya? InsyaAllah kita baca nanti hadis-hadisnya, kita akan dapat jawapan. Kemudian dalam bab ke-51 ini, Al-Imam Nawawi telah mengemukakan 28 hadis. Sebab ada 28 hadis itulah yang saya tidak sempat nak menyiapkan ke-28 hadis tersebut. Ya, mohon maaf atas kekurangan diri, kekurangan dari sudut nak menguruskan waktu sebagai pelajar dan mengajar juga, jadi waktunya agak terlalu padat. Namun begitu, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Allah beri waktu cukup pada kita sebenarnya. Tak ada istilah kata waktu tak ada. Tidak ada istilah kita kata waktu tu tak cukup. Kalau tak cukup waktu tu, sebenarnya kita yang tidak pandai menguruskan masa yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi saya mohon maaf sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita terus kepada ayat Quran yang pertama. Ayat ni merupakan ayat pengharapan yang paling besar dalam Quran. Dalam banyak-banyak ayat memberi harapan, inilah di antara ayatnya yang Allah pujuk kita. Ya Allah, tenangkan diri kita. Allah buka kita peluang seluas-luasnya. Sebab itu Al-Imam Nawawi diletakkan kitab bab 51 ni selepas bab takut. Kalau sebelum ni kita belajar hadis-hadis tentang takut ni, rasanya kita ni kalau nak kita sedar diri kita ni, kan, kita belajar hadis ada lebih kurang dekat 16 hadis kan dalam bab takut tu. Kalau kita belajar rasanya dengan kalau kita ukur diri kita yang banyak dosa ni kan, lepas satu dosa kita buat, lepas satu salah kita buat, dah lah amal tak banyak kan. Maknanya kalau kita baca hadis-hadis takut tu memang sangat menakutkan lah. Macam mana diri kita ni kan, dosanya banyak, daripada langit, daripada bumi sampai ke langit, daripada muda sampai ke tua kita buat dosa pada Allah. Macam mana nak tempuh hari akhirat? Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh hanya ada perasaan takut yang melampau-lampau tadi sehingga menyebabkan kita putus harapan. Seolah-olahnya kita rasa macam kita dah tak peluang dah nak masuk syurga. Rasanya tak layak kot kita nak masuk syurga dah. Maksudnya kita dah macam rasa dosa kita buat ni hanya Allah saja yang tahu, rasa macam tak ada peluang kot untuk Allah mengampunkan. Itu adalah salah faham. Tapi pada bab 51 ni, kita akan nampak Allah Ta'ala menyebut ada peluang pengampunan tu. Ada peluang kamu nak masuk syurga. Jadi bab harapan ni lah yang kita kena belajar, yang kita kena bawa dalam hidup kita. Dia tidak boleh faham tentang takut, ada takut, menyebabkan dia jadi kecewa, dia jadi putus asa. Ayat Quran yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi adalah surah Al-Zumar. Ayat nombor 53, surah nombor 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi, kul, katakanlah. Allah Ta'ala kata, sampaikanlah, bagi tahu. Beritahu kepada siapa? Beritahu kepada umat-umat Nabi, kepada manusia. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas. Asrafu ni orang yang buat maksiat, orang yang buat kesalahan pada Allah, orang yang buat dosa. Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Ayat ni memberitahu tentang orang-orang yang dia melakukan dosa pada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya ayat ni Allah Ta'ala pujuk kepada orang-orang yang berdosa pada Allah. Allah je tahu apa dosa kita dah buat. Biarlah kita tak perlu cerita pada orang lain, hanya Allah je yang tahu. Dosa apa yang kita buat banyak pada Allah. Jadi Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang buat dosa, wahai orang-orang yang melampaui diri, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah korang rasa macam korang ni tak ada harapan dah. Jangan kau rasa kau berputus asa daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah, daripada belas kasihan Allah. Jangan, kata Allah. Lepas tu Allah bagi tahu rahmat dia tu macam mana. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah sentiasa mengampunkan segala zunub, segala dosa yang kita lakukan. Jadi mungkin ada orang dia baru je berubah. Mungkin ada orang baru dia berhijrah. Mungkin ada orang dia baru nak jadi baik. Kan? Maka dia jangan bimbang. Kalau berpuluh-puluh tahun dia buat dosa pada Allah, ya, hari ni baru dia nak bertaubat pada Allah, dia jangan bimbang. Yang berpuluh-puluh tahun dia buat dosa tu pada Allah, Allah memberitahu kepada dia, Allah itu sentiasa mengampunkan semua dosa. Termasuk dosa syirik sekalipun. Allah akan ampunkan kalau kita masih hidup. Kalau kita bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan. Jadi kalau orang seperti kita yang banyak dosa ni, kalau baca ayat ni rasa lega kan. Rasa lega sangat. Kan? Kalau fikir beban dosa ni, ya Allah, rasanya kita lah paling jahat kat muka bumi Allah Ta'ala ni kan. Tapi kita takut dengan dosa kita tadi tu. Tapi takut kita pada dosa bukan menyebabkan kita langsung tak ada harapan. Tak, Allah bagi tahu ada harapan. Engkau ada harapan untuk dapat pengampunan dari dosa. Lepas tu Allah menguatkan lagi, innahu huwal ghafuru ar-rahim. Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia tu maha ghafur. Dia tu maha pengampun, lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang rasa diri dia jahat sangat kan, kita bacakan ayat ni pada dia. Jangan. Kan? Ada peluang Allah Ta'ala nak hapuskan dosa itu, ada. Ya, so ayat ni dia memberikan 1000 harapan. Harapan yang tak terhingga kepada orang-orang yang melakukan dosa pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Ayat yang kedua yang dikongsikan oleh Al-Imam Nawawi adalah surah Saba. Ayat nombor 17, surah yang ke-34. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi dia ambil ayat yang hujung. Tapi saya baca daripada ayat yang awal dia. Zalika jazainahum bima kafaru. Allah Ta'ala kata macam itulah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Perkataan kafaru tu kekafiran mereka. Wahal nujadhi illal kafur. Kami, kata Allah, tidak memberikan balasan yang macam tu, melainkan kepada orang yang amat kufur.
Jadi kita kena tengok ayat 17 tu pasal apa? Pasal sabar. Pasal orang Allah Ta'ala ambil nikmat-nikmat pada mereka. Kalau kita ambil pada ayat hujung tu, wahal nujazi illal kafur. Kami tidak memberikan balasan sedemikian melainkan kepada orang yang amat kufur. Maksudnya orang yang sangat kafir. Jadi kalau kita ambil ayat ni, banding dengan kita ni kafir tak? Kita jatuh tak dalam perbuatan orang-orang kafir? Kalau kita bandingkan dengan diri kita, aku masih lagi Islam. Aku masih lagi ada iman. Aku tak kafir lagi. Jadi kalau kita ambil ayat ni bandingkan dengan diri kita, kita rasa macam, oh terselamatlah kita. Macam ayat ni macam Allah tak beritahu, Allah tak akan buat, melainkan Allah tak akan azab mereka orang yang betul-betul kafir, betul-betul kufur. Jadi kalau kita ambil ayat ni banding dengan diri kita, kita masih lagi Islam, walaupun Islam kita tu nampak macam Islam tu maknanya taklah sempurna Islam dia, tapi kita masih ada iman, betul tak? Walaupun iman kita tu nipis je, kan? Walaupun kita tak macam lah orang beriman tu, tapi kita masih mentauhidkan Allah, masih selamat lagi. Maksudnya Allah tak akan timpakan azab yang sebegitu kepada orang yang masih lagi dia Islam, dia masih ada iman, dia masih lagi mentauhidkan Allah. Dia ayat ni dia beri harapan kepada kita. Kita duk tengok azab Allah, takut kita kena azab Allah, tapi Allah sebut azab tu dibuat kepada orang-orang yang betul-betul kafur. Kafur ni dia adalah istilah kepada orang yang betul-betul kufur. Maksudnya kalau kita tak kufur ni, azab tu masih lagi terselamat. Tapi kita tak boleh selesa saja. Aku tak kena azab ni sebab aku tak kafir. Tak, dia perlu dia diiringi dengan takut tadi tentang dosa. Sebab tu sebelum ni bab takut, ni bab harap. Okey. Kita teruskan dengan ayat lain. Ayat nombor 48 surah Taha. Al-Imam Nawawi meletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, Inna qada uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia berpaling daripada ayat-ayat Allah. So ayat ni dia menyebutkan tentang azab itu Allah Ta'ala akan timpakan kepada orang yang dia tak percaya ayat Quran, dia tak percaya wahyu yang Allah sampaikan kepada para rasul. Mereka inilah yang layak ditimpa dengan azab. So ayat ni juga seperti ayat sebelum tadi, memberikan kita macam lega kita, kan? Seselamat kita daripada azab. Sebab kita percaya ayat Quran, kita beriman ayat-ayat Allah. Kan? Cuma kadang-kadang kita tak ikut ayat Quran tu. Kita percaya, kita tak tolak. Kita percaya itu dari Allah. Tapi dari sudut pengamalan tu ada kekurangan dia. So ayat ni kata azab tu hanya diberikan kepada orang yang mendusta dan orang berpaling. Kemudian Al-Imam Nawawi dia bawa ayat terakhir sekali dalam suratul Al-A'raf ayat 156, surah yang ke-7. Ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku ini meliputi tiap-tiap sesuatu. Maknanya rahmat Allah Ta'ala ni luas sangat. Kasih sayang Allah ni luas. Tidak bertepi kasih sayang Allah ni kepada hamba-Nya. Sebab itu kita jangan nampak, jangan kita kenal Allah hanya pada azab. Kita tahu macam tu. Asyik duk ingat neraka sampai kita terlupa adanya syurga, adanya belas kasihan Allah, adanya kasih sayang Allah tu. So dia akan imbang kita.
Ada masa kita terjatuh dalam dosa, takutnya aku dengan dosa aku buat ni, aku layak dia azab ni kan. Tiba-tiba kita teringat bab tentang harap. Oh, aku ada peluang lagi daripada Allah azab aku. Itu yang dibuka pintu taubat, itu dibuka pintu pengampunan. So dia kena bawa dua-dua. Okay, ingat rahmat Allah tu meliputi tiap-tiap sesuatu, luas rahmat Allah. So habislah 4 ayat yang Al-Imam Nawawi letakkan sebagai pendahluan kepada bab harap ini. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang berikutnya. So siapa yang ada buku, ini merupakan hadis yang pertama daripada 28 hadis keseluruhan di dalam bab ini. Okay, hadis ini datangnya, kalau siapa ada kitab, buku, dia akan tahu hadis ni datangnya daripada sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda. Kalau Rasulullah bersabda, tentu ia datangnya dari Allah maklumat itu. Wahyu tu datang dari Allah. Nabi sampaikan kepada kita. Nabi kata apa? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kata, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada ilah, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, yang tiada sekutu bagi Allah. Siapa yang ada pegangan macam tu, siapa yang dia yakin macam tu, Tuhan tu Allah tu satu je, tak ada Tuhan lain yang layak disembah. Okey, lepas tu Nabi kata, apa lagi? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kalau dia berpegang, dia yakin, iktikad dia, dia bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lepas tu Nabi sambung lagi, kalau dia mengatakan wa anna Isa ba'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Okay, Nabi kata lagi. Okay. Dan Nabi kata kalau dia meyakini, dia bersaksi dengan yakin bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, dia juga meyakini bahawa Nabi Isa itu adalah kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam. Okey, kalimah Allah tu maknanya, salah satu makna kata para ulama hadis, dia bermakna adalah kalimah yang Allah Ta'ala kata kun. Kan kita tahu Nabi Isa dia lahir tanpa ada bapa. Macam mana maknya boleh mengandungkan dia sedangkan dia tidak berbapa? Tetapi kita sedia maklum Allah Ta'ala ni kalau dia nak buat sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Maka yang dimasukkan dengan kalimahnya, iaitu kalimah Allah, yang Allah sampaikan kepada Maryam tu, maksudnya kalimah yang kun fayakun tu. Maksudnya Allah Ta'ala nak jadikan Isa walaupun tanpa bapa, Allah hanya kata kun fayakun, maka mengandunglah Maryam tu. Lepas tu kalau kita semua meyakini bahawa Nabi Isa tu adalah roh dari Allah. Roh dari Allah tu maksudnya roh Nabi Isa tu Allah yang ciptakan. Jangan salah faham, roh darinya tu bukan Isa tu ambil sebahagian roh Allah. Tak. Tapi roh darinya maknanya kita meyakini Isa ni roh dia memang Allah ciptakan roh dia tu. Roh darinya maksudnya Allah yang ciptakan. Kemudian kalau ada siapa lagi dia meyakini wa annal jannata haqq wan naru haqq. Dia meyakini bahawa syurga tu ada. Syurga ni wujud benar. Syurga tu benar ada. Dia meyakini neraka tu ada.
Maka di mana harapannya? Allah mengatakan, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah mengatakan, nescaya Allah akan memasukkannya. Memasukkannya tu memasukkan siapa? Memasukkan yang tadi itulah. Kalau memasukkan saya, tuan-tuan, puan-puan, semua orang, kalau dia bersaksi Allah itu Esa, Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi dia juga hamba Allah, dia juga pesuruh Allah. Kalau orang meyakini Isa ni juga adalah manusia, dia tu hamba Allah, dia adalah pesuruh Allah. Lepas tu dia meyakini syurga ada, neraka tu ada. Maknanya Allah Ta'ala confirm Allah Ta'ala akan masukkan kita semua ke dalam syurga dengan perbuatan yang telah dikerjakannya. Maksudnya hadis riwayat Bukhari Muslim ni memberi maklumat apa? Memberikan kita harapan. Kita semua ni sebenarnya berpotensi besar untuk Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itulah harapan yang kita harap sangat pada Allah, iaitu kita nak dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ya, kita ada peluang itu terbuka kepada kita. Okey, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi hadis nombor 1 ni dia ada lafaz lain. Maksudnya ada hadis yang lain yang Al-Imam Nawawi dia letakkan sekali. Dekat hadis nombor 1 ni dia bawa hadis riwayat Muslim sahaja. Kalau hadis pertama tadi adalah lafaz daripada Bukhari dan Muslim. Tapi ni hadis riwayat Muslim sahaja yang mana Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar." Siapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan dia bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka Allah akan mengharamkan ke atasnya neraka. Maknanya Allah tak masukkan siapa-siapa yang dia ada tauhid kepada Allah, kemudian dia beriman kepada Rasul. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita amati hadis pertama ni, kita semua ada peluang tak masuk syurga? Ada harapan tak kita masuk syurga? Nabi tak sebut buat amal soleh lain. Nabi sebut tentang bab ini je. Maksudnya kalau kita semua waktu kita mati, kalau kita ada tauhid, kita meyakini dalam diri kita tentang maklumat tadi tu kan, Allah Ta'ala tak akan masukkan kita ke dalam api neraka. Allah masukkan kita ke dalam syurga. Cuba ambil hadis ni, bandingkan dengan diri kita. Kita sekarang, kita meyakini tak Allah Ta'ala itu satu, tak ada Tuhan lain, tak ada benda-benda lain yang berkuasa melainkan Allah je. Yang lindung tu hanya Allah saja, yang boleh buat kebaikan tu Allah saja. Kalau kita meyakini macam tu, sampai kita mati, kita meyakini Nabi Muhammad ni dia manusia juga macam kita. Cuma dia Rasul Allah. Dia tetap hamba Allah macam kita. Lepas tu kita ni menganggap Nabi Isa tu walaupun dia hebat macam mana pun tanpa ada ayah, Allah ciptakan dia dengan kalimah kun fayakun, dia tetap hamba Allah. Tetapi dia juga adalah Rasul Allah. Kita meyakini syurga benar, neraka tu benar, syurga kita semua. Nampak kan? Selama ni mungkin kita rasa macam mikir dosa kita buat ni rasa macam aku tak layak kot nak masuk syurga Tuhan ni. Teruknya aku ni. Kan? Tapi kalau kita belajar hadis harapan ni, dia macam menggembirakan kita. Oh, aku ada peluang masuk syurga sebenarnya. Ada peluang masuk syurga ni. Terbuka luas depan kita. Itu hadis ni dia memberikan harapan. Nampak tak? Hadis ini dengan tajuk tadi tu.
Tapi tak habis lagi. Kita kena baca lagi lah sampai habis 28 hadis untuk dapat pengukuhan. Ada harapan. So kalau ada kawan-kawan kita yang dia jahat sangatlah, jahat macam mana sekalipun jahat, kita bacakan hadis dekat dia. Kalau kau ada ciri-ciri ni, kau syurga tau. Ha. Betul tak? Ha, kan? Jahat mana orang buat? Jahat macam mana sekalipun buat. Ya? Kalau tuan-tuan baca, kalau kita baca cerita tentang orang-orang yang buat kejahatan, bunuh orang Islam sekalipun, kan? Allah Ta'ala tetap buka pintu taubat. Memberi harapan. Okey. Tapi, kita tak bolehlah tak buat apa-apa. Diam je tak nak buat apa-apa. Sebab kita ada maklumat ni, kita ada ciri ni, masuk syurga. Ya. Tapi kita perlu juga buat amal soleh. Jadi nanti kita baca hadis lain, kita akan jumpa. Kenapa kita perlu buat amal soleh juga. Okay. Kemudian kita pergi kepada pengajaran hadis. Okey, hadis ni, nombor satu yang dapat kita belajar, pengajaran dia tidak akan masuk syurga kecuali mana-mana yang jiwanya, hatinya, dia beriman. Beriman tadi tu maksud dia percaya dengan yakin tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang syurga, tentang neraka, tentang Nabi Isa. Kenapa Allah sebut Nabi Isa? Sebab Nabi Isa ni kan menjadi, daripada kisah Nabi Isa ni ada orang tersalah faham menyebabkan mereka mensyirikkan Allah dengan mengatakan Nabi Isa tu adalah anak Allah, Nabi Isa ni adalah Tuhan. Tapi kita tak macam tu. Kita tetap memuliakan Yesus tu. Kita tetap memuliakan Nabi Isa. Tapi kita ada hadnya. Masuk syurga. Okey, lepas tu di sini kita dapat belajar kedudukan orang yang tertinggi adalah orang yang menjadi hamba bagi Allah yang sebenar-benarnya. Maksudnya macam ni. Dekat hadis tadi, kenapa Allah sebut Nabi Muhammad ni hambanya, lepas tu disebut rasulnya? Kenapa Nabi Isa ni Nabi sebut hamba Allah dan juga Rasul Allah? Kenapa perlu letak gelaran hamba? Hamba ni, kita memang sedia maklum, Nabi Muhammad ni dia adalah manusia. Dia memang hamba Allah. Tapi perkataan hamba ni, dia ada satu lagi level hamba. Kita semua ni hamba. Hamba dari sudut Allah ciptakan kita. Orang kafir tu pun hamba. Orang Islam tu pun hamba. Orang yang fikir tak ada Tuhan tu dia pun hamba. Tapi itu hamba dari sudut penciptaan. Tapi hamba yang sebenar-benar hamba, belum tentu. Kalau dia beribadat, dia pasrah, dia redha, dia jadi hamba Allah yang ikut apa Allah buat, dia terima apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan, maka dia dapat satu lagi pakat hamba. Itulah pengajaran yang kedua. Jelas. Yang ketiga, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia beriman. Dia ada tauhid tadi, kita sebut tadi, maka dosa yang dia lakukan tidak mengeluarkan dia daripada dasar pokok keimanan. Maksudnya, faham tak maksudnya? Maksud dia, kalau kita ada banyak dosa lah, kita mati dalam keadaan kita buat dosa besar. Na'udzubillah. Okey? Kalau kita mati dalam melakukan dosa besar sekalipun, dosa besar kita tu, dia tidak mengeluarkan kita daripada title kita ni orang Islam. Kita ni orang beriman. Faham tak? Dosa, kalau kita buat, dia tidak mengeluarkan kita daripada ciri dia itu masih lagi Islam. Selagi mana dia tidak menghalalkan dosa tu. Kan? Contoh, ada orang buat dosa besar, dosa apa? Mungkin dia buat dosa besar dia, dia adalah membunuh orang. Contoh. Kan? Dosa dia membunuh orang tu, dosa besar. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dia berdosa besar, tapi dalam jiwa dia masih lagi mengakui Tuhan tu satu,
Iman tadi tu, dosa tadi dia tak keluarkan dia daripada Islam. Dia masih lagi Islam. Okey, cuma keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Maksud dia cuma darjat iman kita tu je yang membezakan. Dia dosa ni, dia tidak mengeluarkan kita daripada kita orang beriman. Beriman tu maksudnya dari sudut kita ni orang Islam yang ada iman lah. Okey, contoh kalau dia minum arak kuat macam mana sekalipun kan. Dia tetap Islam lagi. Dia tetap dipanggil orang beriman lagi. Cuma dia punya tahap iman dia itulah yang membezakan. Ada orang, dia orang beriman. Beriman tu maksudnya yang rukun iman tu lah. Dia percaya kepada Allah tu dia masih ada. Tapi iman dia tu tidak sempurna. Maksudnya kalau iman kita nak lagi tinggi, dia bergantung kepada dosa yang kita tinggalkan, amal yang kita buat. Tapi dia masih lagi orang yang beriman. Cuma darjat iman tu saja yang kurang sempurna. Tidak sempurna. Tapi dalam jiwa dia, dalam sanubari dia, dia masih lagi mengaku dia masih lagi mengaku yang tadi itulah. Allah itu satu, dia tak buat dia tidak syirik, sebagainya. Dia pasti masuk syurga. Hadis ni. Okey. Faham ya hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tapi tak boleh lagi ada satu. Saya tinggal dua lagi. Okey, yang ketiga. Nabi Allah Isa alaihi salam berdasarkan hadis tadi merupakan hujah bagi Allah ke atas makhluknya di mana Allah telah menciptakan dia tanpa bapa. Maksudnya begini. Nabi Isa ni kalau kita amati betul-betul, kita faham, kita akan dapati daripada penciptaan Isa tu terbukti bahawa Allah Ta'ala ini sangat berkuasa. Dalam masa yang sama, kalau orang faham cerita Nabi Isa ni yang sebenar-benarnya, maka dia tahu bahawa Isa tu sebenarnya bukan anak Allah. Isa tu bukanlah Allah. Tapi Isa itu adalah ciptaan kejadian yang Allah ciptakan. Itu maksud dia. Dan yang berikutnya, di antara perkara yang bersangkut paut dengan keimanan adalah membenarkan kewujudan syurga dan neraka. Maksud dia apa? Kita ni tak layak nak dikatakan orang yang beriman kalau kita tidak mengakui kewujudan syurga dan neraka ni. Faham tak? Maksudnya, percaya syurga ni ada, percaya neraka ni ada, dia adalah ciri-ciri orang beriman. Maksudnya kalau dia beriman pada Allah, dia beriman pada Rasul, dia beriman kepada qada dan qadar lah contoh. Tapi dia tak percaya. Aku tak percayalah syurga ni ada, tak percaya neraka ni ada. Dia telah, maksudnya dia belum lagi layak untuk dipanggil orang tu dia beriman. Kerana percaya wujud neraka syurga ni, dia termasuk dalam ciri iman. Itulah pengajaran daripada hadis yang pertama. Jadi, tanya diri kita, kita termasuk tak pada ciri-ciri hadis yang kita baca ni? Hadis pertama dengan hadis kedua. Kalau kita ada ciri-ciri ni, lega kita, kan? Besar harapan kita masuk syurga, aku layak masuk syurga ni. Bukan maksud dia, inilah harapan tu. Ya, kita kena ada harap pada Allah. Bukan kita berangan-berangan kosong. Tak. Tapi itulah impian kita, itulah harapan kita yang kita nak ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada hadis yang kedua. Sekejap ya. Hadis yang kedua, okey. Hadis yang kedua ni, datangnya perawinya yang meriwayatkan hadis daripada Nabi, siapa di kitab tuan-tuan akan jumpai, namanya adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, dialah yang ambil hadis ni dari Nabi. Dia pun sampaikanlah kepada sahabat-sahabat sampailah kepada kita. Maka hadis ni dia kata Nabi SAW bersabda. Dalam sabda Nabi tu, Nabi cakap juga, Yaqulullahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maksudnya dalam hadis Nabi sampai ni, Nabi tak kata Allah berkata, Allah berfirman. Tapi Allah berfirman tu bukan ayat Quran. Tapi daripada ucapan Nabi. Nabi kata, Allah kata. Allah kata apa? Man ja'a bil hasanah. Sesiapa yang mengerjakan, dia melakukan satu kebaikan. Dia buat satu je kebaikan. Apa dia yang Allah nak cakap ni? Allah kata, siapa-siapa yang buat satu kebaikan, falahu asyru amthaliha au azyadu. Allah kata, kalau siapa-siapa dia buat satu kebaikan, maka dia akan dapat 10 ganjaran. Atau Allah bagi lebih daripada 10. Dia buat satu je kebaikan. Allah kata dia akan diganda ke 10 kebaikan seumpamanya. Ataupun dia dapat lebih. Lepas tu Allah bagi tahu lagi dekat kita. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Dan siapa-siapa yang buat satu keburukan pula, sayyi'atun misluha au aghfiru. Maka buruk yang dia buat tadi tu akan dibalas satu je keburukan tu. Atau keburukan tu tak dibalas, Allah Ta'ala kata, aku beri ampun keburukan dia buat tu. Faham tak hadis ni? Kalau sampai dekat hadis ni, melegakan kita kan, sebab dosa kita banyak kita buat. Kalau kita ambil hadis ni, kalau kita buat kebaikan, Allah balas 10 ataupun lebih. Ya Allah, banyaknya gandaan pahala kau bagi, ya Allah. Aku buat satu je, kau bagi 10, bahkan kau kata kau nak bagi lebih. Ketika kita buat keburukan pula, Allah Ta'ala kata, dapat satu je lah, ditulis satu je lah keburukan. Buat satu, dibalas satu keburukan. Berbanding dengan pahala tadi, Allah ganda sampai 10. Buat satu, dapat 10 atau lebih. Tapi kalau buat dosa satu, dibalas satu je. Lepas tu Allah Ta'ala kata, bukan sekadar dibalas satu je. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Aghfiru. Ataupun aku ampunkan kesalahan tu. Jadi kalau kita ambil hadis ni, banyak melegakan kita. Betul tak? Kan? Sebab kita sedar diri kita. Kita tahu diri kita ni banyak dosa. Kan? Tapi janganlah kita lepaskan peluang untuk kita buat kebaikan tu. Tapi kita ni kejap buat baik, kejap buat buruk, kejap buat dosa, kejap buat pahala kan? Betul tak? Tak lari kita ni. Tapi Allah Ta'ala pujuk kita. Allah Ta'ala beri harapan kepada kita. Mungkin dosa kau buat tu dicatat satu je atau kau diampunkan. Tapi kita janganlah gunakan hadis ni untuk kita sesuka hati buat dosa tu. Itu kita jangan salah faham. Okey, kita ada harapan macam melegakan kita kan tentang dosa kita buat tadi. Tapi kita kena ada takut. Takut tu yang kita belajar bab takut tadi. Walaupun hanya dosa tu ditulis satu, tapi kita takutlah. Walaupun aku buat satu ni, kalau aku mati macam mana? Kalau Allah tak ampunkan aku macam mana? Dia kena ada takut nak buat dosa tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dah terbuat dosa tadi tu, maka janganlah kita fikir kita ni langsung tak ada harapan dah. Kan? Maka Allah Ta'ala kata akan diberi pengampunan. Itulah harap tadi. Lepas tu Allah Ta'ala besarkan lagi harapan kita. Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا. Dan sesiapa mendekatkan diri kepadaku satu jengkal. Maksudnya kan, macam kita ni, dia macam ni.
Kita nak dekatkan diri pada Allah ni dengan kita buat ketaatan. Contohnya kalau kita kalau kita solat, kita dekatkan diri pada Allah, contoh sejengkal. Tapi kalau nak dekat lagi, buat lagi banyak solat. Macam tu. Kalau kita baca Quran setengah jam je, kita dekat dengan Tuhan. Kalau nak dekat lagi, bacalah lagi banyak. Macam tu. Jadi Allah bagi tahu, siapa yang dekatkan diri kepadaku satu jengkal, Allah Ta'ala kata apa? Taqarrabtu minhu zira'an. Aku akan dekatkan diriku kepadanya satu hasta. Tengok. Kita dekat dengan Allah sikit je kita nak dekat. Allah dekat kita lagi dekat. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي زِرَعًا. Dan sesiapa mendekatkan kepadaku, dirinya kepadaku dengan satu hasta, Allah Ta'ala kata apa? Taqarrabtu minhu ba'an. Aku akan dekatkan diriku kepadanya satu depa. Maknanya, kita dekatkan diri pada Allah tu macam contohnya, kita dekatkan diri pada Allah tu, kita kata 100 meter lah contoh kan. Allah Ta'ala dekat lagi dengan kita 1 kilometer. Maksudnya, kita dekat dengan Allah tu macam sikit je kita nak buat kebaikan. Tapi Allah Ta'ala nak dekat dengan kita ni lebih daripada satu kebaikan. Faham tak maksudnya? Bukanlah Allah Ta'ala ni, kita dekat dia 100 meter, dia dekat dengan kita pun 100 meter. Tak. Allah Ta'ala bagi lebih. Saya sebut 1 meter ni contoh. Nak bagi faham lah dekat situ. Lepas tu kita baca lagi hadis. Apa kata Nabi SAW? Ini Allah Ta'ala berfirman sendiri ya. Nabi sampaikan. Nabi kata, "Waman atani yamshi." Siapa yang datang kepada aku dengan dia berjalan kaki, ataitu harwalatan. Maka aku akan datang kepada dia dengan berlari. Terbayangkan. Cuba kita letakkan contoh kan. Kalau kita nak jumpa orang yang kita kasihi, kan? Kita datang berjalan je. Tapi orang yang kita kasih tu berlari datang jumpa kita. So macam mana? Cuba bayangkan contoh kan. Tapi kita janganlah faham Allah berlari tu macam kita berlari. Jangan faham Maksudnya Allah nak dekatkan dengan diri kita tu, tengok macam mana. Bukanlah Allah Ta'ala tu macam kalau kita kan macam ialah seolah macam Allah tak layan kita. Allah Ta'ala tak nak pedulikan kita, tak. Kalau kita mula start je nak berubah sikit je, Allah dekat dengan kita lagi banyak. Macam tu. Lagi banyak kita berubah, lagi dekatlah Allah kepada kita. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِئَةً. Dan siapa-siapa yang nanti dia jumpa aku, menghadap kepada aku dengan bawa dosa seisi bumi. Maksudnya kalau kumpul dosa kita ni, kalau penuh satu bumi dengan dosa kita ni, kita menghadap kepada Allah nanti, bawa jumpa Allah dengan syarat apa? Allah Ta'ala kata, la yushriku bi syai'a. Tetapi waktu dia jumpa aku nanti di hari akhirat dengan dosa sebenuh bumi, tapi dia tidak mensyirikkan aku, kata Allah, dengan sesuatu pun, Allah Ta'ala kata apa? Laqituhu bimithliha maghfiratan. Kata Allah, aku akan jumpa dia dengan bawa keampunan seluas isi bumi itu. Tak faham tak? Kita bawa kepada Allah dosa kita seisi bumi, tapi kita jumpa Allah tu, kita tak syirikkan Allah. Tapi dosa kita banyak pada Allah. Tapi kita tak syirikkan Tuhan. Tapi dosa kita banyak. Maka Allah Ta'ala bagi harapan kepada kita. Kau bawa dosa banyak kau seluas bumi tu, tapi kau jumpa aku tidak mensyirikkan aku akan ampunkan dosa kau itu dengan seluas bumi. Tuan jelas ya? Daripada hadis riwayat Muslim ni. Faham kan? Selama ni kita duk salah faham tentang Allah kan?
kita tengok dengar cerita azab je. Rasa macam kita ni tak ada peluang untuk kita masuk syurga kan. Tapi kalau kita baca hadis-hadis macam ni, oh rupa-rupanya taklah salah sangka aku kepada Allah. Kan? Rupa-rupanya Allah Ta'ala ni, dia jauh lebih besar kasih sayang dia kepada hamba. Okay, daripada hadis ni kan, apa dapat kita belajar? Nombor satu, daripada hadis ni, kita jangan lepaskan peluang minta keampunan, minta rahmat dari Allah. Jangan putus asa. Jangan. Walaupun kita kata, walaupun kita tahu dosa kita buat daripada muda, kan? Banyak kewajipan kita tak buat. Kan? Tak apa. Bukan tak apa tu saya kata kita setuju. Tak. Allah Ta'ala akan bagi tahu pada kita. Jadi jangan lepaskan peluang minta keampunan Allah. Minta keampunan Allah. Jangan lepaskan peluang rahmat Allah. Lepas tu yang kedua dapat kita belajar dekat sini, paling sedikit lipat ganda pahala tu 10 kali lipat ganda. Tengok ya. Allah Ta'ala bukanlah macam kita, kalau kita bayar satu dapat satu kan, beli satu dapat satu. Tak. Kita dengan Allah Ta'ala ni, kita buat satu, Allah bagi 10. Itu paling sedikit. Lepas tu Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin dalam ramai-ramai kita ni, macam dekat Zoom kita ni hampir 100 orang kan, contoh. Mungkin ada orang dekat sini, Allah beri dia, pahala dia beza-beza. Mungkin ada orang dapat 10, mungkin ada orang dapat 20, mungkin ada orang dia dapat 100. Allah Ta'ala berhak nak bagi dekat siapa-siapa dia kehendaki. Tapi paling sedikit dapat 10. Tapi 10 tu, kita jangan kita nampak ia macam kuantiti yang kita faham bentuk 10 tu. Sebab kalau kita nampak 10 tu macam 1 kosong, naklah ada 2 kosong. Naklah ada 3 kosong. Orang kata 4 kosong. Besar 4 kosong tu, 5 kosong. Bukan kita jangan nampak 10 tu sama seperti 10 kita ya. 10 kebaikan Allah bagi tu, ya Allah, dia tak sama macam 10 yang kita dapat. Ya, jelas dekat situ. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sikit lagi. Okey, saya kena kontrol suara tu. Okey. Kemudian yang berikutnya, kita pergi kepada hadis yang ketiga. So, hadis tadi juga kita dapat belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ni baik sangat dengan kita. Kan? Kalau kita dengar orang buat salah kan, mungkin orang dah menyampah dah dengan kita. Mungkin orang dah tak nak tengok muka kita. Mungkin orang tu dah kata, mungkin orang tu benci dah dengan kita kan, betul tak? Mungkin orang tu kalau tengok muka kita ni, tengok keluar nama kita pun mungkin dia dah menyampah dah. Betul tak? Nampak jauh kita tu, dia macam nampak kita jauh pun dia dah lari dah. Tapi dengan Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala tak. Allah buka pintu rahmatnya kepada kita. Tapi dengan syarat apa? Hujung tadi. Jangan syirikkan Allah. Jangan syirikkan Allah. Pasti Allah memberikan pengampunan dosa di hari akhirat. Baik, yang ketiga. Hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan. Dia kata kepada kita. Dia sebenarnya hadis tu ada panjang, tapi saya terbawa sabda Nabi. Siapa ada kitab, dia akan jumpa yang Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, Ja'a a'rabiyyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab, dia ni datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, maka dia bertanya
Dia berkata kepada Nabi. Dia tanya apa? Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah. Mal mujibatani? Apakah dua perkara yang pasti? Maksudnya, kata Jabir, datang seorang lelaki Arab ni. Arab Badui lah. Orang kampung lah. Orang pendalaman. Dia datang, dia dapat peluang jumpa Nabi. Dia tanya soalan apa tahu? Dia tanya soalan. Dalam banyak perkara-perkara yang boleh mengkonfirmkan. dalam banyak benda-benda pasti, maksudnya dia kata, boleh tak sebutkan dua benda yang pasti? Dia kata, boleh tak sebutkan dua benda yang pasti? Dia kata, dia nak tahu dua benda yang pastilah. Pasti dari Allah, pasti. Tak. Maka Nabi jawab apa yang pasti tu? Apa dua yang pasti tu? Nabi kata, inilah hadis dia. Lepas ni tuan-tuan pun boleh buat teka-teki dekat anak-anak. Anak-anak suka buat teka-teki. Apa dua benda yang pasti dari Allah, ya Allah jamin? Dalam banyak-banyak benda yang Allah jamin, sebutkan dua jaminan dari Allah. Inilah hadis dia. Nabi kata, Man mata la yushriku billahi syai'a. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu pun. Dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Ini pasti yang pertama. Waman mata yushriku billahi syai'a dakhalal nar. Dan sesiapa yang meninggal dalam mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Pasti yang kedua. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 93. Tu faham tak hadis ni? Apa yang pastinya? Ada orang pasti masuk syurga, ada orang pasti masuk neraka. Yang pasti masuk syurga tu siapa? Kalau dia tidak syirikkan Allah. Pasti dia masuk syurga. Ya, pasti masuk syurga. Kalau orang yang dia buat syirik pada Allah, mati dekat ada syirik pada Allah dah. Bukan buat syirik tu dia bertaubat tak. Dia buat syirik tapi dia mati dalam kesyirikan. Pasti dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. So hadis ni, dia memberikan pengharapan kepada kita apa? Memberi harapan kepada kita, kita termasuk tak dalam kumpulan yang pasti masuk syurga? Bukanlah kita kata maksudnya untuk memberi jaminan. Tapi kan harapan. Tanya, kita syirikkan Allah tak selama ni? Kita ada tak syirikkan? Bukan selama ni, maksudnya kalau kita mati nanti, kalau boleh janganlah ada berfikir sedikit pun ada makhluk lain yang ada kuasa. Jangan. Jangan mati dalam keadaan buat khurafat. Jangan mati dalam buat benda-benda boleh mensyirikkan Allah. Jangan. Ya? Jangan. Maka pasti kita syurga. Jelas ya? Kalau kita kehilangan ibu bapa, ahli keluarga kita, kita tahu dia ni memang tak pernah syirikkan Allah, maka besar harapan kita tu, kita tak kata jamin. Cuma kita kata kalau tengok ayah ni kita ni kan, dia tak pernah buat benda syirik. Tapi kita dah tahulah pada jiwa dia. Betul tak? Allah je yang boleh ukur, Allah je yang tahu. Okay? Tapi kalau kita mati kat syirik Allah, kita pasti masuk syurga. Dan ada orang pasti masuk api neraka kalau dia mati dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Dekat hadis ni, apa dapat kita belajar? Okey. Ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat orang yang melakukan maksiat tidak akan kekal di dalam neraka selama mana dia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sedangkan orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Sebab hadis ni sebenarnya, dia tak cakap dosa. Maksudnya kalau kita faham hadis lain, dia sebenarnya bukan iman je. Allah tengok juga amal dibuat.
Okey. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala masukkan dia sekalipun dalam neraka sebabkan dosa dia buat, tapi dia tidak mensyirikkan Allah, lepas dia kena azab, dia tetap masuk neraka juga. Dia tetap masuk syurga juga. Tapi kita tak naklah macam tu. Kita tak naklah masuk neraka dulu, baru kita masuk syurga. Tetapi siapa pun yang dia mati mentauhidkan Allah, maksudnya dia masih Islam lah, dia tak keluar daripada Islam dia tu, dia pasti akan masuk syurga. Itulah hadisnya. Baik. Kita pergi kepada hadis yang keempat. Hadis keempat ni kita baca. Okey, hadis keempat. Boleh Okey. Boleh teruskan lagi sikit lagi. Mungkin ini hadis terakhir kot yang dapat saya kongsikan. Okey, hadis keempat ni datangnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Okey, Anas radhiyallahu anhu dia kata Anas ni dia riwayatkan cerita kisah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahli. Maksudnya macam kalau orang naik kuda, ada orang dekat belakang dia. Tapi dalam cerita ni kan, bertuah Muaz. Muaz ni, dia pernah duduk belakang Nabi di atas satu tunggangan. Nabi duduk kat depan, dia duduk kat belakang. Bayangkan, bertuahnya kan, ya Allah, kalau kita dapat duduk belakang Nabi kan, tentu kita dah peluk Nabi, betul tak? Kan? Duduk belakang Nabi, maka ketika dia duduk belakang Nabi tu, Nabi panggil Muaz. Nabi kata apa? Nabi kata, "Ya Muaz." Nabi tanya, "Wahai Muaz." Lalu Muaz jawab apa? "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Muaz kata, "Ya Rasulullah, aku menyahut seruan kau. Aku juga taat kepada engkau." Itu cara para sahabat dia menjawab. Kalau macam kita kata ya je kan. "Ya saya." Muaz jawab. Dia kata, "Ya saya ya Rasulullah, aku menyahut kau panggil aku. Aku sentiasa taat kepada engkau." Sebab Nabi kalau dia panggil tentu ada sesuatu. Lepas tu Nabi panggil kali kedua. "Ya Muaz." Nabi kata, "Wahai Muaz." Muaz jawab sekali lagi, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Dia kata, "Aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Aku taat kepadamu." Nabi panggil kali ketiga. "Ya Muaz." Dia kata, "Ya Muaz." Muaz kata, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daika." Muaz kata, "Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, aku juga taat kepadamu." Lepas tu baru Nabi sebut hadis ni. Nabi kata kepada Muaz. Nabi kata, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Nabi kata, tidaklah ada mana-mana hamba yang dia bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan juga bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah, sidqan min qalbihi, dengan perasaan jujur dari lubuk hatinya. Maknanya dia cakap tu, dia sebut, dia meyakini tu, maksudnya bukanlah dia ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, ya ke Muhammad ni? Tapi dia cakap tu jujur, ikhlas, membenarkan daripada lubuk hatinya maklumat tadi tu, illa harramallahu 'alan nar, melainkan Allah Ta'ala akan mengharamkan dia masuk neraka. Maknanya, hadis ni, dia sama macam hadis-hadis lain tadi. Cuma diulang, nak bagi kukuhkan lagi. Maksudnya,
Allah Ta'ala tak akan masukkan kita ke dalam api neraka kalau kita bersaksi. Kita mengucapkan, kita meyakini dari lubuk hati kita dengan benar Allah tu hanya satu, tak ada Tuhan lain. Muhammad ni adalah Rasul Allah. Dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kita tak akan masuk neraka. Lepas tu kan, Muaz, dia tanya dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru biha an-natha fayastabshiru? Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke kalau aku nak sampaikan hadis ni dekat orang lain supaya mereka bergembira dengan hadis ni? Kita baca hadis ni, kita gembira kan? Gembira apa? Kalau kita letak hadis ni, bandingkan dengan diri kita, kita ni macam sangat berpeluang masuk syurga. Tetap. Kita termasuk dalam kumpulan Allah Ta'ala boleh haramkan kita neraka. Betul kan? Hadis ni menggembirakan kita sebenarnya. Selama ni mungkin dengan kita banyak buat dosa, kita fikir macam, aku ni macam tak layak je masuk syurga. Mungkin kita berfikir begitu. Kita tak katalah kita confirm tu. Tapi ialah perasaan kita kan. Dengan dosa yang kita buat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila kita baca hadis ni macam, oh, aku ada peluang ni masuk syurga. Jadi dengan syarat apa? Dengan syarat tadi, tauhid tadi. Dan dengan syarat juga ambil hadis yang lain tadi. Hadis yang nombor 3 tadi. Syarat dia apa? Mati dalam keadaan macam ni. Janganlah waktu umur ada je. Tapi kalau kita mati dalam keadaan yang ini, masuk syurga. Allah haramkan kita daripada api neraka. Lepas tu, Muaz ni, dia tahu berita baik ni. Dia nak sampailah kepada sahabat-sahabat lain. Tapi Nabi cakap apa? Nabi cakap, Idzan yattakilu. Jika kau bagi tahu, nanti mereka akan berpeluk tubuh. Berpeluk tubuh tu maksudnya mereka akan bertawakal je. Mereka tak nak buat apa-apa. Sebab kalau kita faham hadis ni kan, maknanya semua orang peluang tak masuk syurga. Berpeluang. Kan? Betul tak? Maksudnya kalau tak buat amal apa-apa pun, kalau kita baca hadis ni macam masuk syurga, ya. Ada peluang masuk syurga. Janji apa? Syarat yang utama apa nak masuk syurga? Jangan mensyirikkan Allah. Meyakini Nabi itu adalah pesuruh Allah. Sebab tu Muaz tanya tadi, boleh tak aku nak share hadis ni pada orang lain? Boleh tak aku nak sampaikan? Supaya mereka ni gembira dengan hadis ni, dapat masuk syurga jauh daripada api neraka. Nabi kata nanti kalau mereka faham, mereka tak akan buat apa-apalah. Lepas tu Muaz cakap apa? Kalau kita baca hadis tu hujungnya, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Muaz ni sebenarnya dia bagi tahu juga hadis ni, tapi dia bagi tahu hadis ni waktu bila tahu? Dia bagi tahu hadis ni ketika mana dia nak hampir meninggal. Dia bagi tahu hadis ni juga kepada orang lain supaya dia tidak termasuk orang yang menyembunyikan hadis Nabi. Hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi tak bagi Muaz share hadis ni kepada orang lain pada ketika tu sebab Nabi takut mereka salah faham. Sebab hadis ni kalau kita baca memang semua orang berpeluang masuk syurga kalau dia Islam, dia mempercayai ada rukun iman tu, walaupun dia tak buat apa-apa kebaikan amal lain, pasti masuk syurga. Itu Nabi tak bagi tahu tu. Nabi tak minta Muaz bagi tahu. Tapi hujung hayat Muaz sampaikan juga hadis ni kepada orang lain. Jelas tak? Supaya apa? Kata Anas bin Malik, supaya apa? Supaya Muaz ta'athuman, supaya dia tidak melakukan dosa. Faham tak hadis ni? Okey. Daripada hadis ni, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Okey. Ni hadis akhir kita nak belajar.
Okey, pengajaran pertama apa? Pengajaran pertama kita dapat pada hadis ni, dibolehkan kita membonceng di atas binatang tunggangan secara berdua lah. Macam tu. Taklah seksa haiwan tu boleh naik berdua. Tapi musim PKP ni janganlah naik 2 orang. Naik motor kan tak boleh keluar berdua. Contoh. Nanti polis tahan. Kenapa berdua? Kita duduk kat belakang pemandu. Ni hadis ni kata boleh Nabi bonceng. Jangan salah faham. Maksudnya secara umum boleh ada orang duduk di belakang. Boleh. Okay, yang kedua. Daripada hadis ni kita dapat belajar apa? Mulianya kedudukan Muaz di sisi Nabi SAW. Bukan calang-calang orang ya. Orang yang boleh duduk belakang Nabi naik sama-sama. Lepas tu Nabi panggil Muaz. Muaz, Muaz, Muaz. Lepas tu Nabi cerita hadis ni dekat dia je mula-mula. Tetap mulianya Muaz ni di sisi Nabi SAW. Cinta Nabi kepada Muaz. Muaz ni lah tuan-tuan dan puan ni, Muaz ni dia adalah duta. Muaz ni lah duta yang menyampaikan dakwah Islam kepada tempat-tempat yang lain. Nabi sangat sayang kat Muaz. Lepas tu dekat sini kita dapat belajar apa? Ada ketikanya kita ni tidak boleh, maksudnya ada ketika kita tak boleh sampaikan semua maklumat dekat orang lain tau. Dibenarkan tidak membicarakan tentang perkara-perkara yang dibimbangi akan disalah faham oleh orang lain. Kita belajar, memang kita tak boleh simpan ilmu. Tetapi kadang-kadang ada benda kita tak boleh bagi tahu, kita tak boleh kongsi pada semua orang, takut orang tak faham. Takut orang tu salah faham maklumat tu. Sebab tu kadang-kadang saya selalu ingatkan, kadang-kadang nota ni kalau orang tak ikut kuliah dia baca je, kadang tak faham sebab nota tu kadang-kadang kita buat untuk kuliah, dia boleh dengar ulasan. Macam tu juga sebenarnya. Bukanlah kita kata kedekun ilmu, tak. Ilmu Allah kita kena sebarkan. Tapi kadang-kadang kita takut orang tu salah faham. Macam kisah Muaz tu. Sebab kalau kita baca hadis tadi tu, macam hadis tu dia bagi kata putus. Kan? Maksudnya kalau dia beriman je, masuk syurga semua orang. Betul. Jadi takut orang salah faham menyebabkan nanti orang akan pasrah je. Cukuplah aku jadi seorang Islam. Tak payahlah buat amal apa-apa. Itu yang Nabi bimbangkan. Tapi akhirnya Muaz dah nak wafat, Islam makin berkembang. Kan? Muaz bagi tahu juga hadis tu kepada orang lain. Supaya Muaz tak simpan ilmu tu sorang-sorang. Lepas tu yang berikutnya dibolehkan bertanya jika terdapat perkara-perkara yang masih diragukan. Macam Muaz tadi. Muaz tadi tu dia tanya dekat Nabi, boleh tak kalau aku nak share hadis tadi dekat orang lain? Dia macam ragu-ragu lah. Boleh ke sebarkan hadis macam tu? Lepas tu dia tanya. Lepas tu kita dapat belajar kalimah syahadah. Kena benar-benar jujur dan tulus dari hati. Maknanya, kalau kita hanya ucap kalimah syahadah, tapi tak ikhlas, tak ada ketulusan dari hati kita, maka takut kalimah tu dia tak bagi kesan. Kita tak dapat kelebihan kalimah syahadah tu. Sebab Nabi kata, sidqan min qalbi. Mesti tulus keluar benar dari hatinya. Yang berikutnya, orang yang tidak mensyirikkan Allah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Maksudnya, kalau orang masuk neraka ni, azablah macam mana sekalipun dosa yang dia lakukan, tapi kalau dia ada tauhid, dia tetap juga nanti akan masuk syurga. Sebab itu, hadis tadi tu takut orang salah faham. Takut orang salah faham soalannya, tak semayang tak apa ke masuk syurga? Ya, hadis tersebut. Kalau kita faham hadis itu betul. Sebab hadis itu dia tidak gandingkan dengan beramal. Maksudnya kalau orang tu masuk neraka sebab dia tak solat pun, tetap masuk syurga juga.
Tapi dengan syarat dia ada tauhid tadilah. Kalau kita faham hadis macam tu, sebab tu kadang-kadang kita kena jelaskan hadis ni panjang lebar supaya orang tidak salah faham, bukan bermakna hadis ni tak buat apa-apa amal lain. Tapi kalaulah dia tak buat amal lain pun, kan, tapi dia ada tauhid kan, dia tetap juga masuk syurga. Tapi isunya, pesanlah dekat orang yang salah faham tu nanti. Kau sanggup ke nak masuk api neraka? Kau tak takut ke api neraka kalau letak kasut api, letak bara api dekat kaki otak menggelegak, kau sanggup nak masuk neraka dulu? Walaupun hadis tu kata nanti memang akan masuk syurga. Hadis tu dia bagi harapan, aku pasti akan masuk syurga. Tapi kena diiringi dengan takut. Takut tu maksudnya, engkau tak takut ke dosa kau buat tu pada Allah? Kau tak takut ke azab kau tu? Engkau tak takut ke azab yang kau akan tempa nanti? Dekat itu. Sebab tu kena bawa dua-dua. Takut, tapi dalam masa ada harap. Takut, ada harap pada Allah. Baik. Habislah hadis yang keempat yang dapat kita belajar pada pagi ini. Kita dah baca 4 hadis daripada 28 hadis. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada hadis yang kelima dan berikutnya. So, moga-moga pengisian kita pada pagi ini memberikan kita 1000 harapan. Kan, kita nampak laluan kita ke syurga tu. Besarnya lah rahmat dari Allah. Maka pesan dekat kawan-kawan kita. Pesan kepada siapa-siapa. Janganlah sampai macam kata tak ada, macam rasa macam dah tak nak hidup dah, macam aku tak peluang dah, aku tak nak berubah lah. Aku mana boleh, dosa aku buat ni berat tau. Kita kata tak, kau buat berat dosa macam mana pun, kau tetap masuk syurga juga. Allah bagi pula masuk syurga tu. Bacakan hadis-hadis ni pada dia. Tapi kena kaitkan juga tentang azab. Pada bab yang ke-50 telah pun kita bincangkan sebelum ini. Baik, kita berhenti di sini. Saya nak buka kalau ada mana-mana soalan. Okey. Ya, dia adalah hadis, dia seperti hadis kursi, ya betul. Okey, ada soalan tak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan yang boleh saya jawab. Ada pertanyaan? Okey. Kalau tak ada pertanyaan, saya nak tunjukkan satu hadis supaya okey. Ada begini. Ada satu hadis yang dia sebut sama macam maklumat ni. Maksudnya kalau orang tanya, ya ke Ustaz, kalau dia buat dosa besar macam mana pun dia tetap akan masuk syurga? Jawapan dia iyalah, iya. Sebab hadis tu sebut macam tu. Okay, kalau nak lebih jelas lagi, saya tunjukkan tuan-tuan, sebenarnya hadis ni, kalau siapa yang ikut kelas 62 pembuka pintu amal, pembuka pintu amal, pembuka pintu syurga, dia dah jumpa hadis ni. Hadis ni, sekejap ya. Saya ada edarkan nota 62 amalan pembuka pintu syurga ya. Nanti tuan-tuan tengok ada hadis, salah satu amal yang boleh buka pintu syurga dekat kita adalah yang hadis kita baca tadi itulah. Okay, saya tunjukkan hadis dia. Ni hadis dia. Ni hadis dia. Nampak tak hadis saya paparkan? Nampak tak hadis dia? Ni. Nampak ya? Nampak tak hadis ni? Ni hadis ni. Nampak Ustaz. Okey, hadis ni kita dah belajar dulu waktu dekat amalan pembuka pintu syurga. Amalan ni amalan nombor 1. Okey, nanti rujuk balik. Hadis ni dia lebih terang lagi untuk kalau orang tanya, iya ke? Kalau buat dosa besar macam mana pun tetap masuk syurga juga ke? Iya. Hadis ni ada. Hadis ni daripada Abu Zar.
Mula-mula Nabi tanya, mula-mula Nabi cakap, tidaklah mana-mana hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimah tersebut melainkan dia akan masuk syurga. Macam kita baca tadi kan. Tetapi Abu Zar ni dia macam dia tanya soalan dekat Nabi. Walaupun dia berzina, dia mencuri. Nabi jawab, ya, sekalipun dia berzina, dia mencuri. Abu Zar tak puas hati. Dia tanya lagi. Kalau dia berzina, mencuri pun masuk syurga juga. Nabi kata, ya, sekalipun dia berzina, dia mencuri. Lepas tu dia tanya sekali lagi. Sampai kali ketiga, Nabi kata, ya. Dan kali keempat Nabi kata, dia tetap masuk syurga juga. Sekalipun dia berzina, dia mencuri. Sekalipun Abu Zar tak suka. Faham tak hadis tu? Maksudnya hadis ni, jangan salah faham juga. Maksud dia bukanlah Nabi menghalalkan. Bukanlah Nabi menyetujui orang yang berzina dan orang mencuri. Tak. Tetapi hadis ni bagi tahu syarat utama nak masuk dalam syurga adalah mentauhidkan Allah. Tu yang kita sebut tadi. Kalaulah ada orang mati, dalam mati dia buat dosa berzina dan dosa dia mencuri, kan? Kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan. Tapi kalau Allah tak ampunkan dosa tu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dosa tu melebihi ganjaran baik dia, dia akan masuk neraka dulu. Tapi dia tak lama. Tak lama tu dia tak kekal. Sampai satu waktu, dia akan masuk juga nanti hujungnya ke dalam syurga. Itulah yang hadis kita belajar tadi. Cuma takut orang salah faham. Dia kata, tak payahlah bertaubat. Biarlah aku terus macam ni, mencuri. Biarlah aku buat kejahatan. Masuk syurga juga nanti. Kita cakap pada dia, sebab tu kena baca pula hadis-hadis yang menakutkan. Sebab tu kena imbang. Sebab itulah kita kena. Harapan dia tadi tu betul. Memang Allah akan masukkan dia ke dalam syurga kalau dia ada tauhid, betul. Tapi kita kena bacakan dia juga hadis-hadis yang bab takut sebelum ni. Kau sanggup ke nak masuk neraka dosa kau mencuri tu kau tak nak taubat? Kau sanggup? Macam tu. Dia kena bawa dua-dua. Tapi kalau dia cakap, aku ni dosa aku banyak tahu. Aku daripada aku muda sampai sekarang aku mencuri je. Ada harapan ke aku nak masuk syurga ni? Aku tak naklah berubah. Kau bolehlah. Allah Ta'ala terima taubat kau. Dosa aku ni banyak. Kita bacakan hadis dia macam ni. Faham tak? Membuka pintu harapan kepada dia. Tapi jangan dia salah faham pula untuk dia tidak mahu buat amal-amal kebaikan yang lain. Kat situ kita kena imbang lah. Itu dipanggil ada khauf dan ada raja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan? Ustaz? Ya, Kak Ya, Anis. Kak Anis. Ya. Jadi iman itu seimbangan antara perasaan takut dan harap balas kasihan Allah. Ya, yakni in balance ya. Tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Maknanya rahmat Allah itu melebihi kita takut His anger. So it's not really balance sebab rahmat. Rahmat Allah. Okey, semula. Ya. Jadi it's not really in balance takut dengan mengharapkan, because kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu meluas and it encompasses His anger. Yes. Jadi so it's not in seimbangan because Allah tu melebihi apa yang kita takutkan. Okey. Imbang tu maksudnya bukanlah kita kata perlu takut 50, harap tu 50. Imbang tu maksud dia umpama kita ada dua sayap lah. Kan? Sayap ada dua. Kalau tak ada dua macam mana nak terbang. Maksudnya kita hidup ni perlu ada imbang tu bukanlah kita kata mesti sama banyak. Tak. Imbang tu maksudnya kena ada dua-dua. Ada perasaan takut, ada juga harap. Dua-dua tu kena bawa. Dia tak boleh harap saja nak masuk syurga. Harap sebab memang ada harapan.
Harapan tu ada sebab memang kita belajar tadi. Tapi janganlah harap saja sampai dia berani nak melakukan dosa-dosa yang Allah Ta'ala larang. Okey, satu kumpulan pula janganlah dia rasa dia dah buat dosa harap, buat banyak salah pada Tuhan ni. Jangan sampai dia kata, aku ni dah memang tak peluang dah untuk Allah ampunkan. Jangan. Dia kena ada harap tadi. Dia kena ambil harap tadi macam tu. Itulah maksud keseimbangannya. Maksudnya ada perasaan takut, ada perasaan harap. Cuma para ulama membincangkan kalau waktu kita sihat, waktu umur kita masih ada, kita kena banyakkan takut. Dia dengan Allah tu beza. Bagi sifat Allah, Allah Ta'ala ni rahmatnya mengalahi kemarahannya, melebihi kemarahannya. Bukan bermakna mengharap kita tu kena lebih banyak, takut tu sikit. Tak. Ayat tu bagi tahu dari sudut Allah. Tapi dari sudut kita masa umur kita panjang, masa kita sihat ni, kita kena lebihkan perasaan takut tu. Takut pada azab Allah, takut kepada neraka. Sebab kalau kita lebihkan banyak perasaan takut, dia akan push kita. Perasaan takut tadi tu dia akan membantu kita untuk kita buat amal kebaikan. Kerana takut tu, kalau orang tak ada takut, dia akan menyebabkan dia tak solat tak apalah, tak payah puasa lah. Betul tak? Sebab dia ada harap. Jadi kalau harap dia banyak, kalau harapan dia mendominasi hidup dia waktu hidup, dia akan mengharapkan saja. Bercita-cita saja dia akan dapat syurga. Tapi tak push diri dia. Sebab tu masa kita hidup, kita kena letak takut tu banyak. Kerana takut tu banyaklah ia akan push diri kita untuk kita buat kebaikan. Untuk kita buat amal soleh. Tetapi ketika mana kita dah hampir mati, ketika mana kita dah dekat nak mati, para ulama kata kena banyakkan perasaan harap banyak pada Allah. Waktu kita sihat, kita dah buat amal, tiba-tiba waktu kita dah nak hampir mati, ketika itu kita kena letak harapan tu tinggi sebanyak-banyaknya. Maksud harap kat situ memang kita dah letak pada Allah dah. Maksudnya harapan tu kena banyak. Itu ketika mati. Harapan ketika mati itulah para ulama sebut tentang sangka baik banyak pada Allah. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Allah Ta'ala ni sekian. Jangan waktu mati tu kita banyak takutkan orang tu. Tapi kita kena ada harap banyak. Tapi waktu umur kita panjang, sebelum kita mati tu banyakkan takut kepada Allah. Walaupun kita takut banyak pada Allah buat amal, jatuh kita buat salah. Betul tak? Maka kita bangun semula kerana kita tahu dari sudut harap tadi tu. Ada harapan Allah ampunkan dosa lagi. Jatuh lagi dalam kesalahan. Bangun balik. Taubat daripada Allah. Ada harap tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'alam. Begitu kot. Kak Anis yang boleh saya ulaskan. Ya, terima kasih Ustaz. Boleh. Dalam hidup tu banyakkan takut pada Allah. Baik, ada soalan lain? Okey. Ustaz, ya ini berbeza daripada konsep orang Nasrani ya. Orang Kristian itu merasakan sebab dia katakan Jesus itu akan ampunkan can absorbkan semua dia punya kesilapan, kesalahan, dosa semua. Jadi mereka hanya mengharapkan lah. Jadi tak takut nak buat salah silap ke dalam dunia ni because they feel that Jesus Christ would purify them, you know. Ya. Sebab itu mereka digelar orang-orang yang sesat. Sesat tu maksudnya mereka tersalah jalan. Jalan yang benar yang mengampunkan dosa tu ada pada Allah je. Allah je yang boleh mengampunkan dosa, bukan ada wakil-wakil. Itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi disebabkan mereka salah faham tu, mereka ambil jalan lain, faham cara lain, pegang cara lain,
itulah mereka digelar sebagai ad-dallin, orang-orang yang sesat. Okey. Ya. Terima kasih banyak-banyak Kak Anis. Jazakallah Ustaz. Terima kasih juga kepada Datuk Nurul sekeluarga, kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan katsira. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Okey, pada minggu depan insyaAllah saya cuba untuk siapkan nota untuk kita kongsikan, mudah untuk kita rujuk ya, insyaAllah pada minggu depan. Kita jumpa sekali lagi, masih lagi di bawah tajuk bab harap. Kita akan sambung pada hadis kelima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.